Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala man qala Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, malam yang ke-6 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat kehidupan, kesihatan, nikmat masa yang memungkinkan kita hadir ke surau untuk malam yang ke-6 ini, untuk menghidupkan malam yang ke-6 Ramadan ini. Dan alhamdulillah telah pun kita selesai 8 rakaat tarawih. Bengok sikit sebab jadi imam di rumah, lepas imam tu tazkirah jadi bengok lah. Tapi tempat lain pun umpamanya sebelum ni di tamam 1 tu lagi bengok 20 rakaat, lepas tu tazkirah. Tapi tazkirah dia sebab 10 minit je. Ini sebab 8 jadi 2 minit 40 minit. Kalau kita tidak panjang lah ya, sebagai nak mengisi ruang masa. Walaupun di sana kata-kata boleh buat 20, kata-kata boleh buat 8 tazkirah, terpulang tak ada jadi masalah. Kita ikut saya ramai ni saya ikut. Kalau tempat tu buat 20 tazkirah dia, kita buat tazkirah 20. Kita ramai. Jadi di situlah ya, kepentingan untuk kita nak meletakkan tanggungjawab awal. Kita letak tanggungjawab kepada jawatan kuasa yang kita lantik ya, kita juga yang melantik jawatan kuasa baik masjid maupun surau. Ini surau. Jadi jawatan kuasa membutuhkan 8 rakaat tazkirah yang kita ikut. Jangan pula kita petikan pasal buat 8, buatlah 20. Tahun lepas kita tak dapat buat ya, tahun lepas kan Covid, masjid surau ditutup, semua sembahyang sendiri di rumah, sembahyang berjemaah di rumah. Tapi ada hikmah, semua pakat jadi imam belakang. Lagi kita ni semua pakat jadi imam. Lepas tu masuklah dalam status Facebook, oh alhamdulillah malam tarawih ni saya diimamkan oleh suami saya sendiri. Selalu imam kan, kalau main di masjid, main di surau, imam kan. Suami kita yang bukan imam jadi makmum juga, kita pun makmum juga. Itu isteri. Jadi masing-masing ada hikmah. Masjid surau ditutup ada hikmah, dibuka pun ada hikmah. Bila dibuka maka kita pakat mainlah berjemaah di surau untuk mengambil fadilah yang besar yang melaksanakan secara berjemaah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang ada ini suka saya berkongsi dengan tuan-tuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dirantai atau dibelenggu syaitan. Sebab itu kita disuruh untuk perbanyakkan doa. Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Kerana bulan Ramadan ni Allah buka seluas-luasnya pintu rahmah, pintu keampunan. Allah buka pintu syurga. Demikian Allah tutup pintu neraka, Allah tutup kemurkaannya. Sebab itu kita disuruh banyak doa tu. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keridhaan. As'aluka ridhaka wal jannah. Mohon kepada Allah agar Allah beri kita, Allah redha kepada kita. Dan demikian Allah redha kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam syurga. Demikian datang seterusnya, wa na'udzubika. Kami mohon perlindungan, mohon dijauhkan min sakhatika, kemurkaanmu, wan nar, dan neraka. Jadi demikian hamba yang terlepas daripada kemurkaan Allah, maka terlepas daripada siksaan Allah dalam api neraka. Maka dalam bulan Ramadan, masa doa, masa tarawih pun lepas kita baca. Kalau kita bangun malam, qiyamul lail, baca doa ni lagi. Kerana doa ni sesuai dengan yang hadis kita sebut, Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Kerana bulan ni bulan yang mulia, dan kita masuk saja Rajab dulu kan, kita minta masuk Rajab, Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighni Ramadan. Wahai Tuhan, berkatilah aku dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampai aku bulan Ramadan. Masuk Rajab, masuk Sya'ban pun kita berdoa lagi. Dan alhamdulillah hari ini kita dah masuk Ramadan. Kenapa masuk Rajab tu? Makna 2 bulan awal Ramadan kita minta dah nak masuk Ramadan, kerana mulianya Ramadan. Sebab itu para sahabat menyatakan hasrat kepada Nabi, kalaulah Ramadan ini berjalan, makna lepas Ramadan sepanjang tahun Ramadan, bulan ni Ramadan, bulan depan Ramadan, tak ada Syawal, tak beraya kita. Tak ada Syawal pun tak apa, tak beraya pun tak apa. Sebab apa? Nak mendapatkan kelebihan dan kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Banyak. Kalau kita nak baca hadis Nabi tentang kemuliaan dan kelebihan Ramadan ni banyak. Umpamanya yang merupakan nak menyebutkan kepada kita bahawa bulan ini Allah nak beri ampun kepada hamba. Jika disebutkan hamba Allah yang masuk Ramadan, kemudian keluar Ramadan habis. Masuk begitu, keluar habis. Masuk dengan Ramadan, habis Ramadan, dosa tidak diampunkan, maka malam celaka. Mana dia masuk Ramadan ada dosa-dosa. Dosa lain, dosa kecil maupun dosa besar. Karena bulan Ramadan bulan yang Allah murah, pemurah atau murah dalam nak beri keampunan. Begitu. Jadi masuk bawa dosa, keluar tak diampun dosa buat di bawah ni, waliyadzubillah. Mana Ramadan dia ni tidak memberi kesan kepada diri dia. Yang Nabi sebut 3 matan hadis. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. 3 ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu, kita sebut dulu matan, baru kita bagi maksud. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hujung dia sama. Dan ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3 matan hadis. Pertama, seseorang, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Mana orang ni puasa, sehari puasa, mana dijaga puasa dengan penuh iman dan mengharapkan ihtisab, ajr was thawab, ganjaran pahala di sisi Allah. Satu. Yang kedua, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan,
tadi siang soma, qoma, as-siyam wal qiyam. Siang siang hari. Kena siang puasa di siang hari, qiyam pada malam hari. Yang kita hidup ni tiap-tiap malam Ramadan kita sembahyang tarawih. Sebab itu saya ingat diri saya juga, tuan-tuan puan-puan, jangan sekali-kali miss solat sunat tarawih walaupun dia sunat. Kita lah khusus lelaki tak ada penguzuran, kita tak ada uzur. Jadi sepanjang Ramadan kalau 30 malam kita tarawih. Boleh jadi ada kekangan kita tak dapat mari berjemaah, sembahyang juga di rumah. Kalau tak boleh berjemaah sendiri. Maksud kita kata jaga sebab maqama Ramadan. Mudah-mudahan kita jaga menghidupkan malam dengan tarawih ini menjadi asbab Allah ampun dosa kita yang terdahulu. Hak pertama puasa siang. Hak yang kedua, Allah Sayyidina Muhammad menghidupkan malam dengan salat sunat tarawih, kemudian qiyam. Dia qoma ni merujuk kepada qiyam Ramadan ni, iaitu tarawih ni lah, utama pada tarawih. Hak qiyam tu sebagai ziyadah ataupun tambahan kepada amal kita. Kalau hak tarawih dibuat, hak qiyam pula tu, Masya Allah, tabarakallah. Sekurang-kurang ketika kita bangun sahur, semayanglah 2 rakaat tahajud. Sebab kita bangun sahur, takkanlah kita bangun makan saja, rugilah kan? Kerana kita dah bangun time masa yang sangat mustajab doa. Hak tu luar Ramadan lagi lah, di malam hari tu kan, pada qiyam. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, maqama lailatul qadri. Barang siapa yang menghidupkan malam al-qadar imanan wa ihtisaban, samalah ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, sama. Jadi sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang masuk Ramadan, habis keluar Ramadan, dosa dia tidak diampunkan, waliyazbillah, celaka malam. Sebab tadi makna puasa dia masih tak sempurna. Kemudian qiyam Ramadan, tarawih ni kadang orang kata sunat ya kan. Sunat ni sunat yang besar. Maksud sunat yang besar sebab sunat yang utama. Sebab dia hanya ada dalam bulan Ramadan. Mari tanya keutamaan, maka ni lebih utama. Kalau tanya kita, yalah, tapi tak apalah, kita buat 8 dan tazkirah, buat juga tarawih. Mari buat tazkirah, ya tarawih tak mau. Dengar mayang, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, gimari. Tapi apa saya baca tak panjang, memang saya baca begitu. Tuan-tuan puasa panjang saya baca. Kalau panjang tak tahu, pasal kita baca pun semuka tu bahagi 4. Tapi kita baca dengan bacaan yang tartilah. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Itu sesuai mengikut apa yang dikehendaki oleh atau dibaca oleh Nabi SAW. Bukan kita menafikan orang baca yang laju sikit, tak apalah. Cuma hak kita larang baca tu laju sangat, sehingga 23 rakaat 7 minit. Hebat. Kita 8 rakaat 20 ke 30 minit lah, lebih kurang kan. Dia 23 7 minit tak tahu. Kalau tengok memang bismillah, awal bismi, lepas tu doldi. Hak tengok ni tak ada punya apa. Kuliah waliyadi. Sembahyang dari mana kan? Jadi demikian begitu. Kita nak kata baik tak payah sembahyang, kok nanti kata kasar sangat kan. Daripada hampa sembahyang begitu, baik tak payah sembahyang, kok kasar lah. Sebab dia dari sudut kita nak tegur, dia kena pilih hikmah. Dia bila kita tegur begitu, dia pegang, tak payah sembahyang, tak sembahyang tu. Macam umpama perempuan yang pakai tudung, ada rambut keluar campur. Ni daripada hang pakai tudung, baik hang tak pakai tudung, sebab keluar juga rambut. Esok dia buka tudung. Itu tidak pilih hikmah. Sebab dengan kita tegur menyebabkan dia jadi lagi teruk.
Sebab itu nak tegur dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana. Semua kena bijaksana. Semua keadaan. Kalau kita jadi imam, bijaksana. Tak boleh baca panjang-panjang. Kalau saya baca, ikut saya nak baca, boleh baca panjang. Semuka satu rakaat pun boleh baca. Tapi kita ambil kira makmum yang akan ikut kita. Hatta Nabi SAW sendiri pun solat, bila jadi imam, Nabi tak baca panjang. Melainkan Nabi baca panjang bila sembahyang sendiri. Itu menepati sunnah. Nabi bila sembahyang sendiri panjang, pasal tak ada orang, tak ada komitmen dengan orang lain. Bila kita jadi imam, komitmen kita makmum belakang. Bila kita panjang, baca panjang, ada makmum yang okey, kerana dia faham. Imam ni baca, dia faham. Okey. Imam baca ayat azab, nangis dia. Alhamdulillah, hebat. Ada yang tak faham, setengah muka pun mari goyang itu dah. Baru setengah muka, belum semuka. Dan apa baca sejuzuk 20 rakaat. Mari goyang itu dah. Sebab itu semua kena hikmah, bijaksana. Apalagi pada akhir zaman lah. Kita ni duduk akhir zaman, macam-macam yang apa tu kita sebutkan, ialah mari, ialah mudah sangat. Nak mari tidak khusyuk, nak mari lalai ni mudah sangat. Sebab itu memanglah di sana dari sudut tarawih, Nabi SAW berjemaah 8 rakaat ya. 8 rakaat ya. Mana kalau kita buat 8 ni macam Nabi ya. Rakaatnya rakaat, bacaannya tak sabar. Sebab itu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ditambah pada rakaat dan diringkas pada bacaan. Sayyidina Umar tambah jadi 20, diringkas, dipendekkan sikit. Dipendekkan. Kerana Sayyidina Umar tengok umat Islam di zaman dia tak mampu nak diri lama seperti para sahabat di zaman Nabi. Kerana iman kan, para sahabat ni Masya Allah, Nabi baca sejuzuk pun tak apa. Okey, kita baca sejuzuk pun tak. Kita baca juzuk ni malam ni Malaysia tak ada. Pergi cari tempat lain. Tempat yang orang Mesir yang ada sinar mama, yang pendek-pendek, yang ringkas-ringkas. Tu. Baik. Kemudian kita sebutkan tadi Nabi 8 ya. Kemudian Sayyidina Umar 20 rakaat dan dipendekkan. Pendek pun bukan pendek macam saya baca tadi. Pendek pun masih lagi semuka lah. Macam sejujur semalam itu. Kita pendek lagi dan tak jadi masalah. Janganlah pendek sangat sehingga tadi 23 rakaat 7 minit. Merosotkan sembahyang. Mana dia tumakninah, mana dia ketenangan, tak ada tenang. Dia sembahyang ni kena ada ketenangan. Itulah menghadirkan khusyuk. Walaupun diberikan satu, kita sebutkan yalah, disebut ramai sehingga melimpah 7 minit tadi. Yalah, orang nak mari cepat habis. Kalau nak cepat, kadang kita pun dah buat perbandingan. Surah kita habis sekian, surah tu habis awal lagi, masjid tu awal lagi, kita duduk banding. Dan kita nak apa tu, nak berlawan pula, nak bagi cepat lagi jangan. Sebab kita sembahyang ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biarlah ia dilaksanakan dengan Allahumma salli ala Muhammad. Pendek pun tak apa. Yang penting Allahumma salli ala Muhammad tenang. Ketenangan cukup kita nak baca. Kalau makmum sempat nak baca Fatihah, okey. Demikian. Maka di sana kita sebutkan bahawa yang disebutkan bil hikmah, bijaksana dalam kehidupan kita ni semua kena bijaksana. Dalam kita berada dalam bulan Ramadan. Perkara yang menjadi keutamaan selain daripada solat sunat tarawih, itulah tadarus Al-Quran, bacaan Al-Quran. Kerana akrab Quran dengan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran. Ayat 185 surah Baqarah.
akrab Quran. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah khatam sebulan Ramadan 60 kali, 2 kali sehari. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak mampulah nak khatam 60 kali dalam sebulan atau 2 kali sehari. Kita sejuzuk sehari pun ya syukur. Tak dapat sejuzuk tak jadi masalah. Tak dapat khatam pun tak jadi masalah. Boleh jadi kita baca. Kerana berbeza ni kan, kita ni orang yang laju mahir tak apa. Ada orang yang baru dapat, iaitu belajar apa nama belah tajwid apa semua dapat baca, kemudian slow, lambat. Walladzina yaqra'una al-Qur'an wa yatata'lamu lahu ajrun. Orang yang baca Quran, dalam dia baca Quran tu wa yatata'lamu ni maksudnya ada sangkut-sangkut. Baca 2 3 5 sangkut, baca 2 3 5 sangkut. Lahu ajrun, bagi dia 2 pahala. 1 pahala membaca Quran, yang kedua pahala mujahadah, baca juga. Kerana ada orang baca apa tadi 2 3 kali sangkut, habis 1 ayat sadaqallahul azim, tutup dah. Baik yang ni kita kata baca cukup sehingga sehari-hari dapat 5 muka, ya cukup lah. Dia dapat sejuzuk, payahlah. Maka terpulang, maka pada dia 5 muka tu atas mujahadah di sisi Allah, Masya Allah, tabarakallah besar. Pada kita yang mahir dapat khatam sekali, ya alhamdulillah. Kalau dapat 2 kali makin banyak tu ya lagi bagus. Tu. Maka janganlah kita banding beza dengan orang lain. Maka menurut kepada kemampuan kita. Ya, kalau kita mampu khatam, ya alhamdulillah khatam sekali 2 kali demikian. Kalau kita tak mampu khatam, janganlah dengan tak mampu kata aku tak nak khatam, baru kita pun berhenti. Itulah kesan daripada kita sebut tadi. Mari 15 Ramadan baru baca 5 juzuk macam tu. 15 hari lagi baru 5 juzuk, dah 25 lagi. Tak dah khatam, tu tak baca dah. Rugi ya. Tak apalah baca lagi setakat mana yang mampu. Sekurang-kurang dalam setiap hari itu ada dihiasi dengan Al-Quran. Kerana disebut tadi, ya, akrab Quran dengan Ramadan, sehingga Allah ikat Ramadan dengan Quran. 1 ayat ni. Yang kedua ayat dari surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka di sana ulama sebut bahawa dengan sebab Quran inilah memuliakan. Dengan sebab Quran memuliakan atau memberikan keutamaan kepada Ramadan, syahrul Ramadan. Kemudian dengan sebab Quran turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar, memuliakan malam Al-Qadar khairun min alfi syahr. Jadi Al-Quran itu. Sebab itu para imam-imam yang terdahulu, salafus soleh, bila masuk Ramadan bergelut dengan Quran. Kita sebut tadi Imam Syafi'i rahimahullah 60 kali sehari 2 kali. Boleh tak? Boleh. Cuma kita fikir aku mana dia buat. Adakah dia mahir? Dia berjalan boleh baca, duduk alam kepala. Kita berjalan boleh baca, tak boleh baca. Buku Quran boleh baca. Memang apa saya kita fikir kita, memang kita tak mampu lah. Pergi pasar boleh baca. Pasal doa ni macam berzikir lah sebenarnya. Kita boleh ya tiap-tiap masa berzikir, zikir, selawat. Kalau di bibir je. Kita pergi mana, bawa kereta, naik motor, naik basikal, boleh je berzikir. Cuma baca Quran tu yang boleh kita baca, yang kita ingat. Kalau orang yang hafizul Quran, dia tak ada masalah boleh baca. Dan setiap masa dia tu akan dihiasi dengan Quran. Jadi sekali 2 kali, sehari 2 kali khatam tu tidak mustahil. Cuma pelik sikit lah. Pelik lah. Itu sebagai karamah, kemuliaan. Pelik sebab kita sebut masa yang diambil untuk baca sekali khatam ni
30 juzuk kita baca laju-laju sejam 3 juzuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka 10 juzuk 30 juzuk 10 jam. 2 kali khatam 20 jam. Mana waktu kita kata masa yang diambil untuk nak baca tu 2 kali khatam 60 juzuk lah kan. 2 kali khatam kan 30 kali 30 sekali 60 juzuk dalam satu hari. Ini mujahadah dalam membaca Al-Quran. Baik, jadi menjadi keutamaan tadarus yang disebut secara halaqah, ya, kita seorang baca yang lain dengar begitu, itu tadarus. Kalau dapat duduk dalam kumpulan tadarus, ya alhamdulillah, itu menepati sunnahnya Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril. Kalau tak mampu tadarus, kalau masa kita tak ada masa, cukup kita tilawah, kita baca sendiri. Cuma beza hak tadarus ni kita boleh perbaiki bacaan. Kalau tilawah kita baca sendiri, kita syok sendiri, betul belaka. Saya tak ada orang dengar, tak ada orang tegur, betul belaka. Tapi orang al-mahir bil Quran tak ada jadi masalah lah. Ahli Quran ni kan, kerana dia mahir dah, dia baca seorang tak jadi masalah. Cuma kita yang tidak mahir ni, comelnya, moleknya duduk dalam kumpulan tadarus. Cuma kalau tak mampu berada dalam kumpulan tadarus, boleh baca sendiri, bacalah kan. Ada orang buat nak bahagi. Si A juzuk 1, si B begitu. Memanglah ada pandang kata ini bukan tadarus. Betul lah, tidak menepati tadarus. Tapi jangan kita condemn, buat itu baik mutayah buat macam tadi, tak ada hikmah. Sekurang-kurang dia bahagi juzuk tu, si A baca juga dah juzuk 1, si B baca juzuk 2, itulah sampai 30 juzuk. Sekurang-kurang dengan duduk dalam kumpulan yang tadi tu, dia merasai tanggungjawab nak menyempurnakan bacaan. Kalau sendiri-sendiri baca, tak apa, saat lagi, sampai habis Ramadan, saat lagi. Kalau ni berasa tanggungjawab ni, tak selesai juzuk tu, apa? Maka di sana ada kebaikan dia. Walaupun kita sebut dia tadarus, tapi dia tidak menepati tadarus, dia hanya sekadar tilawah. Masing-masing baca tilawah, sendiri-sendiri baca kan tilawah. Baik, maka terhimpun semua puak pula majlis khatam. Mari pula, boleh tak buat majlis khatam? Sudah, menjawab lagu mana? Kami si A baca 1 juzuk kan, si B juzuk kan, juzuk 1. Cuma kita himpun bacaan tadi tu, si juzuk orang kita nak majlis khatam. Boleh tak boleh? Wala, tak jadi masalah. Kena majlis khatam pun kita baca Quran juga kan. Cuma yang nak mendapatkan ganjaran pahala khatam tu, kita serah kepada Allah lah. Kerana yang dapat pahala khatam tu pastinya dia baca daripada juz 1 sampai juz 30. Cuma hak majlis tadi tu kita sebutkan ialah meraihkan dalam pecahan agihan juzuk tadi. Tak jadi masalah buat api. Jangan pula kita kata apa buat majlis khatam tak sempurna. Jangan pasal apa disebut tadi. Kerana kita tidak tahu, mudah-mudahan dengan buat majlis khatam duduk ramai-ramai likung halaqah ramai-ramai 20 orang yang duduk 30 orang. Kalau 100 orang, kalau 7 orang 15 orang. Duduk dalam majlis itu sendiri pun majlis Al-Quran. Cuma dari sudut ganjaran khatam tu kita serah kepada Allah. Sekurang-kurang dia dapat duduk tu. Kalau kita larang, apa baik tak payah buat, pakat tak buat. Hak tadi pun pakat tak bahagi, pakat tak baca. Ni manusia ni. Atas perkara amal soleh jangan dipertikaikan. Buat dia selagi mana ia amal soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak baca Quran ni, apa Yasin malam Jumaat kita baca. Kemudian Yasin 3 kali disebut Syaban yang dipertikaikan. Dia macam-macam lagi. Ia adalah amal soleh baca Quran. Jangan dipertikaikan. Kalau pertikai dah buat apa malam ni?
Wala mislu Syaban. Dah baca Yasin pun tak boleh. Baik tengok cerita. Tak pergi surau tengok cerita lah, pergi surau baca Yasin. Dan tak boleh baca Yasin wala mislu Syaban. Contohlah. Yang kata tu kan. Tak tahu yang kata dia Allah Sayyidina Muhammad kalau beri cadangan masa tu tak waktu tidak digalakkan baca Yasin. Apa nak kenapa? Tidak diberikan kita sebutkan satu inisiatif masa tu. Jadi relax. Mana boleh relax dengan baca Quran? Baca Quran boleh. Itu. Jadi dalam perkara amal soleh ni yang khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita hiasilah segala amal soleh. Hak paling besar ni sebut dia. Jangan miss tinggal tarawih. Kemudian harian kita jangan miss baca Quran. Kalau dapat 1000 sehari dah sebulan Ramadan khatam sekali ya alhamdulillah. Kemudian yang ketiga jangan miss tabung. Infak fi sabilillah. Besar ganjaran. Sebab di luar Ramadan pun Allah sebut besar. La akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang yang mohon minta nak ditangguhkan ajar. Tangguh, minta nak tangguh lagi untuk fa asaddaq, nak beri sedekah infak. Kalau bulan Ramadan masya-Allah tabarakallah. Jadikan hak tadi itu harian kita. Kalau mampu sedekah subuh kan, subuh lagi sekali. Malam pula dah tabung berjalan. Tabung jalan masih buat kan. Hak luar Ramadan 700 kali ganda. Dalam Ramadan Allahumma salli ala Muhammad ganda lagi lah. Karena Allah Maha Kaya. Muslim muslimat hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita masih berada pada awal Ramadan, 10 yang awal, malam yang ke-6 berbaki lagi 2/3 lagi, panjang lagi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi semangat kepada kita, motivasi kepada kita untuk menggandakan lagi. Ya, khususnya bila masuk 10 yang kedua dan apalagi pada yang akhir Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita dapat merebut peluang yang Allah tentang dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi sekadar itulah panjang dah lebih belajar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Muhammad kita bergolongan hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita keimanan dan ketakwaan yang menjadi matlamat puasa Ramadan itu sendiri insya-Allah. Amin Allahumma amin. Jadi sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.